Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dalam ruang mingguan ini, ya, Follow Me Dr. Har di TV Ikram dengan kerjasama Akademi Dr. Har. Dan kita dah sampai pada bulan yang baru. Ya, cepat betul sebenarnya dari satu bulan ke satu bulan tu. Dan bulan Mac ini insya-Allah kita pun dah menghampiri Ramadan. Dan sebabkan Februari ada 28 hari, maka tarikh pada bulan Mac ni pun sama juga harinya, ya, dengan masa bulan Februari dulu. Jadi 1 Februari dulu hari Selasa juga. Jadi 1 Mac ni pun hari Selasa, dan untuk bulan ni kita ada 5 hari Selasa, sebab mula dengan 1 hari bulan, kemudian 8, kemudian 15, kemudian 22 dan 29 hari bulan. Jadi ada 5 slot untuk membincangkan tema bulan ini, sebagaimana yang kita semua dah tahu, setiap bulan ada tema yang khas. Jadi bulan ini adalah temanya tentang penghargaan kendiri. Okey, dan kita bulan lepas kita bercakap tentang keseimbangan hidup, sebelum tu pula kita cakap tentang kerangka fikir. Jadi hari ini eloklah juga kita melihat kepada penghargaan kendiri ataupun self appreciation. Ada juga yang mengatakan self love. Jadi dalam 5 episod ini, bermula dengan hari ini episod yang ke-35, kita macam biasa kita buat pengenalannya, tajuk umum dulu. Kemudian pada episod yang ke-36 kita merungkai dan cuba mencerahkan kenapa penting penghargaan kendiri ni, dan yang untuk episod yang ke-37 kita lihat bagaimana kita nak memberikan diri kita sendiri ni, kerangka diri penghargaan. So kena tahu juga tu, dan sebabkan kita ada bulan yang orang kata ekstra tu, kita tengok perbezaan antara hargai diri dengan pentingkan diri. Dan insya-Allah itu episod yang ke-37. Episod yang ke-38 insya-Allah yang ke-39 nanti di akhir bulan ini, sebagaimana biasa kita akan ada tetamu, panelis jemputan untuk membincangkan tentang hargai diri, hidup bererti. Siapa tetamunya tu macam biasa akan suspend dulu sampai ke penghujung tu. Jadi setakat ini alhamdulillah Dr. Har rasa sangat betul kerana ramai jemputan panelis itu dapat merungkai tajuk yang kita bincangkan dalam tema sebulan itu dengan sangat baik. Maknanya di hujung itu adalah apakah sebenarnya yang kita namakan penghargaan kendiri itu, dan dalam konteks ini bila kita menghargai diri, hidup kita akan lebih bererti. Jadi hari ini adalah pembukaannya. Tapi mungkin Dr. Har sendirilah lihat kat dalam carian enjin carian itu kan, kalau kita lihat self appreciation ni macam topik dia tak berapa banyak orang bincangkan. Jadi malahan bila Dr. Har letak self appreciation in Islam contohnya kan, dia macam tak berapa banyak yang keluar. Yang keluar adalah self esteem dan self confidence. Maknanya harga maruah diri, dan juga keyakinan diri. Jadi Dr. Har pun rasa mungkin kita kena bincangkan kenapa agaknya kita kurang berbincang tentang penghargaan kendiri, ataupun juga boleh dinyatakan sebagai self love, ataupun mencintai diri sendiri. Tapi Dr. Har rasa mungkin menghargai itu nampak lebih inklusif dan lebih luas maknanya. Tetapi bolehlah kita samakan self love dengan self appreciation. Dr. Har mungkin lebih suka menggunakan penghargaan kendiri itu daripada mencintai diri sendiri itu, sebab nanti ada orang yang mungkin kata kita kadang-kadang tu terlalu macam yang kita katakan narcissistic tu kan, dia mencintai diri dia. Jadi oleh itu kita katakan kat sini, dan pada pandangan Dr. Har, penghargaan kendiri itu lebih merangkumi apa yang Dr. Har nak bincangkan dalam bulan ini. Jadi kita tengok dulu definisi dia. Macam biasa kita akan tengok definisi dulu. Sebelum tu Dr. Har nak ucapkan terima kasih kepada para pelayar yang sentiasa setia bersama dengan Follow Me Dr. Har, dan saya alhamdulillah saya dapat juga feedback kata
walaupun dia tak sempat nak tengok secara live, tapi bila ada dalam playlist tu, elok-elok je lah ya, kalau nak pergi kerja tu dalam tempoh 30 ke 40 minit tu ya, dia akan dengar tiap-tiap hari satu. Saya Dr. Hadah sangat hargai yang itulah ya. Dan satu lagi, apabila Dr. Hadah archivekan ya, ataupun arkibkan dia di dalam YouTube ya, dan juga Dr. Hadah letakkan juga di Facebook kan, agak mudah bila ada orang nak minta pandangan nasihat. Baru ni ya, junior Dr. Had dia kata ya, dah lulus dah kepakaran dia, tapi sekarang ni jadi ibu ya, jadi isteri, ada menjaga mak yang di rumah pula. Lepas tu sekarang ni dia tengah jadi pakar yang junior, tak tahu mana satu nak pegang. Jadi kata okey, tengok pada ni lah ya, tajuk Seimbang Hidup bulan lepas ya. Jadi alhamdulillah paling tidaknya dia boleh lah ya ikut tempoh masa dia sendiri. Jadi mudah-mudahan ya usaha kita ni ya, termasuklah para pelayar yang sentiasa memberikan komen ya, sentiasa memberikan pandangan, itu sangat penting ya untuk kesinambungan usaha-usaha dakwah kita ni. Sebenarnya di media sosial ni banyak sangat konten ya, tapi yang sangat sedikit adalah konten yang ya kita boleh manfaatkan bersama itu ya. Bukan maksud Dr. Har nak katakan konten yang lain tu tak bagus ya, tapi maknanya kita kena pertingkatkan lagi lah ya, doing our small part lah ya, untuk memastikan sentiasa ada ya konten yang pengisian yang baik itu. Baik, penghargaan kendiri ni Dr. Har ya, daripada rujukan Dr. Har tu, Dr. Har definisikan sebagai takrifkan sebagai keupayaan untuk mensyukuri segala apa yang ada dalam diri kita sendiri ni, baik sesuatu yang memang positif ya, maknanya sama ada satu tu mengenai diri kita tu positif ya, baik ya, dan juga mempunyai impak yang luar biasa contohnya ya, ataupun juga ya sesuatu yang negatif juga ya, sesuatu yang kurang, sesuatu yang tempang ya, yang ada pada diri sendiri itu, kerana mengakui bahawa manusia ni memang tidak sempurna. Ya, sebab selalu tu agaknya kita ni ya, macam kalau yang bagus tu kita highlightkan lah ya. Tapi yang kurang itu, yang merupakan keaiban kita, vulnerability kita, kelemahan kita tu, selalunya kalau boleh kita tak nak cakap pun pasal tu. Jadi oleh sebab tu kita mungkin nafikan ni. Maka itu tidak boleh berlaku, tidak akan memberikan kita keupayaan untuk menghargai diri kita sendiri ya, sebab yang dinamakan diri kita ni dia ada dua-dua unsur tersebut ya, dan kita ini sangat penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Jadi itu tadi definisi Dr. iaitu penghargaan kendiri itu merupakan satu keupayaan ya, untuk seseorang itu mensyukuri segala apa yang ada pada dirinya sendiri, baik yang baik ataupun yang kurang baik ya, dan atas alasan bahawa manusia itu sememangnya tidak sempurna ya. Jadi definisi ini juga merangkumi ya, hakikat bahawa kita menerima lah ya segala yang ada ya, kekuatan ya, dan juga kelebihan yang tak boleh nak kita kira tu ya, di samping kekurangan, ketidaksempurnaan kita, kelemahan kita ya, dan juga aib kekurangan kita tu ya. So jadi itulah hakikatnya penghargaan diri. Kenapa yang kita kata lain dia itu daripada maruah atau harga diri, self esteem, dan juga satu lagi adalah self confidence ataupun keyakinan diri. Baik, so kalau dilihat dia memang ya, tiga perkara ni selalu disebut bersama, tetapi sebenarnya mereka adalah tiga perkara yang berbeza. Alright. Kalau kita katakan harga diri atau maruah diri, selalu kita katakan maruah harga diri kan ya, atau self esteem, dia sebenarnya kat situ adalah ukuran ya. Definisinya secara ringkas, satu bentuk ukuran terhadap nilai diri kita sendiri, self worth kita katakan ya. Dan seorang yang punya harga diri yang tinggi itu, dia menganggap bahawa ya dia menilai dirinya itu sebagai nilai yang tinggi,
Dia merasa dia perlu dihormati, dia perlu mendapat tempat, mendapat keadilan, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang saja, ya. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, dia patutnya dipuji, diberikan penghargaan yang setimpal. So itu adalah harga diri, ya. Maknanya dia melihat dirinya begitu, kan? Dan seterusnya selalunya orang kalau yang ada harga diri yang tinggi ini, manusia lain juga akan melihat dia begitu, ya. Sementara harga diri yang rendah pula, ya, adalah apabila seorang itu merasa dianya tidak setaraf, dia sebenarnya lebih rendah lagi, ya. Dia tidak mempunyai sumbangan, dia merasakan bahawa dia tidak mempunyai satu kedudukan, dan oleh sebab tu dia merasakan tidak layaklah untuk diberi penghargaan, penghormatan, dan dia mungkin itulah dia harga diri dia, dan disebabkan tu orang pun akan melihat dia begitu, dan sebenarnya bila kita cakap tentang harga diri, kita sebenarnya di situ ada judgement, di situ ada pertimbangan, di situ ada penilaian, ada pengukuran tadi, jadi oleh sebab tu dia adalah satu bentuk yang memerlukan kita memberi timbang tara, sama ada kita ni harga diri kita tinggi atau rendah. Dan dia boleh orang kata sangat dinamik, mungkin hari ni kita rasa harga diri kita tinggi, tiba-tiba kita berlaku sesuatu, contoh mungkin selama ni kita rasa keluarga kita bahagia, jadi kita pun menilai diri kita, tiba-tiba dia tak dikenal Allah, berlakulah perceraian contohnya, maka dia akan mengatakan kamu sebenarnya seorang yang gagal dalam mempertahankan rumah tangga. Perceraian ni adalah disebabkan oleh kita contohnya, maka yang itu akan menurunkan dia punya nilai yang dilihat pada dirinya, dan dia akan menganggap dirinya seorang yang gagal. Jadi semalam kita mungkin punya harga diri yang tinggi, tapi hari ni mungkin dia boleh jatuh begitu. So dia ada ukuran dia tu. Keyakinan diri pula yang menarik adalah sikap seseorang itu terhadap keupayaan dan kemahiran diri dia sendiri. Dia punya attitude, dia punya persepsi tentang sama ada dia ni seorang yang berkebolehan tinggi, seorang yang memang dihormati, dan persepsi ini tidak semestinya benar. Maksud dia rasa dia bagus apa semua, tapi sebenarnya dari sudut keupayaan yang biasa itu dia tidak begitu. Tapi dia boleh ada mempunyai keyakinan diri yang tinggi walaupun sebenarnya dia tidak begitu. Itu maknanya cara kita berfikir tentang keupayaan diri kita sendiri. Seorang yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi, selalunya dia rasa dia in control. Dia segala di dalam kawalan dia. I can handle this, I can do this, contohnya kan. Orang lain mungkin tengok, dia ni boleh ke tak boleh ni kan. Tapi dia sendiri ada keyakinan diri yang tinggi kan. Sementara keyakinan diri yang rendah tu pula adalah apabila kita merasa kita tidak kompetitif dan kita selalu meragui diri kita. So akhirnya kita tak yakin. Sama juga ada perkara yang kita punya keyakinan tinggi yang diri, keyakinan diri yang tinggi sebab kita biasa dengan buat tu, kita dah selalu tu memang kita je yang menang. So confident lah lebih. Dan dari sudut keyakinan diri ni kita boleh ada overconfident, kan, terlebih pula. Dan masa tu lah kita akan buat banyak kesilapan. Dan mungkin aspek ni kita sangat tinggi keyakinan diri, tapi aspek tu kita sangat rendah pula. Jadi dia boleh, bukan seorang tu punya keyakinan diri yang tinggi dan semua aspek tidak. Jadi dan keyakinan diri ni sebenarnya apa tadi, dia persepsi. Bila tak tahan baca, patutlah kadang mungkin pelajar tak tahan rasa dia ni boleh ke tak boleh ni kan, macam kalau tengok dia punya prestasi dia tu sangat membimbangkan kita, tapi bila tengok dia sangat confident, okey bro, saya boleh bro. Jadi itulah dia. Jadi benda ni, penghargaan diri, nilai atau maruah diri serta keyakinan diri tadi sebenarnya 3 perkara yang berbeza. Cumanya bila kita kata penghargaan diri tadi, di situ tidak ada tidak ada judgement, tidak ada penilaian begitu kan. Maksudnya dia menerima
Kerana kalau kita tak terima tu tak boleh nak menghargai. Maknanya yang baik pun dia punyalah, yang buruk pun dia punyalah. Oleh sebab tu dia hargai apa yang dia ada itu. Maknanya kelemahan dan keburukan dia itu juga milik dia. Allah dah tentukan untuk dia. Jadi dia hargai jugalah. Dia taklah disown atau kata yang ni bukan saya punya. Dan itu sangat penting untuk bagaimana penghargaan diri itu akan memainkan peranan yang penting tadi. Okey. So Dr. harap boleh lihat ini satu yang sangat sangat penting dan mungkin macam tadi Dr. katakan keyakinan diri dan juga harga nilai diri tadi ada tinggi ada rendah. Jadi bagaimana agaknya kita melihat seorang yang mempunyai penghargaan diri yang tinggi dan seorang pula yang mempunyai penghargaan diri yang rendah. Okey. Jadi mungkin sepanjang bulan ini Dr. Har akan membincangkan tentang bahawa pentingnya kita mempunyai penghargaan diri yang tinggi itu. Jadi dalam episod yang pertama ni mari kita tengok apa kesan apabila kita kurang menghargai diri kita sendiri. Okey. Sebenarnya kita dapati manusia ni sangat mudah menghargai orang lain, sangat mudah merasa kagum dengan orang lain, memberikan puji-pujian menyanjung tinggi apa yang ada pada orang lain. Sedangkan kalau dia sendiri buat benda tu yang sama, dia selalu rasa macam biasa-biasa saja atau kadang dia pelekehkan saja. Jadi itu sebenarnya yang buatkan kita mungkin sangat kurang menghargai diri kita. Okay? Dan bukan saja kita kurang menghargai diri kita sendiri, mungkin disebabkan kita terlalu asyik menghargai orang lain, kita nak mengenang budi orang lain, nak memuji orang lain gitu. Tetapi sebenarnya susah kita nak menghargai diri kita sendiri ni kerana kebanyakan kita sangat kritikal, sangat kritis dan juga sangat mudah nak merendah-rendahkan diri sendiri. Adakah ini satu budaya kita kata, alah tak adalah, saya biasa-biasa je, kita rasa nak merendahkan diri kita. Dr. Har tak boleh nak kata ya atau tidak, tapi memang kita selalunya tak naklah belagak kan, tak maulah nanti orang kata dia ni masuk bakul kat sendiri pula kan, macam tu. Jadi so kalau misalnya kita buat apa-apa, kita kalau orang puji kita tak boleh nak terima pujian tu. Kita rasa tak adalah, biasa je kan. Awak buat lagi elok. Kita macam susahlah nak menerima bagi pihak diri kita pujian tersebut. Dahlah terlalu kritis, kita sangat merendah-rendahkan. Malahan kita meletakkan satu tahap pengharapan yang sangat tinggi untuk diri kita. Kalau orang lain tak apa, kita expectation kita taklah setinggi mana, tapi bila sampai kat kita, dia naik macam tu. Never good enough. Ni dia. Dan ini sebahagian daripada being perfectionist tu lah. Kita nak segalanya sempurna. Dah bagus tu, ni tak cukup bagus lagi. Jadi apabila itu berlaku, kita menghampiri kepada aspek memusuhi diri kita sendiri. Apabila kita tidak menghargai, apa lawan dia? Kita memusuhilah, kita tidak menghargai. Penghargaan terhadap diri sendiri itu akan memudahkan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita buat silap pun, kita marah dengan kita sendiri, tapi tak lama marah tu. Kita tidak, yang ini juga kalau dalam rujukan Dr. Har, penghargaan diri ini selalunya sama ada kita ada atau tidak, itu kita tengok bagaimana kita punya self-talk ataupun kita bercakap dengan diri kita sendiri. Tak tahu lah nanti orang kata cakap sendiri ni macam orang gila pula. Dr. Har, taklah, maksudnya bila kita tengok dalam cermin tu, apa agaknya? Kita penuh kekesalan ke? Pasal apalah kau ni macam ni kan? Dah lah tak cantik, lepas tu tak pandai, kulit pula, Allahai kusam saja. Semua tak. Akhirnya kita kata, saya ni memang dan akhirnya dia akan berkesudahan dengan rendahnya harga diri kita, low self esteem. Orang buat macam mana kat kita pun kita biar sajalah. Dan kita ni jadi macam orang Jawa kata kain gombal, macam kain basahan, kain
lap saja. Ya, atau dalam bahasa orang putih dia kata doormat, maknanya yang ialah alas kaki tu dekat pintu tu, orang pijak-pijak saja ya. Dan akhirnya menyebabkan harga diri kita lagi rendah begitu kan. Dan juga kita tidak mampu untuk mempunyai keyakinan yang diri yang tinggi lah. Ya, jadi maknanya bila kita kurang menghargai diri kita, kita akan ya sebenarnya menjadi lebih kurang ya keyakinan diri dan seterusnya mempunyai harga diri yang rendah ya. Jadi kalau kita tengok ni lah kan ya, sangat crucial sebenarnya, sangat penting untuk kita bincang ya, dan mungkin kita pun sendiri tak rasa selesa untuk berbincang kerana ya termasuk Dr. Han lah ya, agaknya terlalu sedikit kita menghargai diri kita sendiri ni. Dan sebenarnya kalau kita lihat, bila kita kurang menghargai diri kita, kita sebenarnya kurang mensyukuri ya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks diri kita ni. Ya, tidak ada yang baiklah tentang diri kita ni, semuanya kita cemuh, semuanya kita tak berpuas hati kan. Dan apabila kita mencemuh tu ya, secara tidak langsungnya kita mencemuh penciptanya kan. Dan ini satu adab yang sangat tidak berpatutan ya daripada seorang makhluk yang diciptakan dengan penciptanya. Sedangkan Allah berfirman, ya, kita ini adalah ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaannya. Itu yang agaknya buatkan hati kita ni kan jadi tak tenteram, tak tenang, ya, hilang rasa sejahtera itu kerana ya semuanya serba tak kena begitu ya. Baik. Tapi sebab tak ada mungkin sedikit lagi ya masa, nak menghargai diri ni ada prasyarat dia. Ya, dan ini selalu Dr. Har sebutkan ya bila kita bincang tentang self love atau self appreciation ni. Sebenarnya banyak self ni tau. Self love, self appreciation, apa lagi self trust, self motivation, semua self gitulah kan ya. Jadinya prasyarat untuk kita boleh menghargai ya dan juga mengasihi diri kita ini, dia ada paling tidaknya 2 step ya, 2 langkah sebelum tu lagi. Yang mana pada pandangan Dr. kalau 2 ni tak ada, memang jangan haraplah nak dapat penghargaan diri itu ya. Pertama adalah kesedaran diri yang dipanggil sebagai self-awareness. Ada juga yang mengatakan self-mindfulness, maknanya dia tiba-tiba sedar diri dia. Dr. Har pernah cakap juga ni, mungkin kalau siapa yang pernah mendengar, mohon maaf, Dr. Har ulangkan sikit lagi. Sebenarnya bila agaknya kita sebagai manusia ni kan sedar ataupun tahu yang kita tengok dalam cermin tu itulah diri kita. Sebenarnya kalau ya yang daripada bacaan Dr. Har, rujukan Dr. Har, adalah apabila kita sudah ada memory, maknanya kita dah ada ingatan, maknanya umur 3 tahun ke atas lah lebih kurang ya. Umur setahun 2 tahun tu belum ada lagi. Tetapi walaupun belum ada ingatan, tetapi kita lihat bayi walaupun baru 6 bulan, 7 bulan kan, apa yang dilihat sebelum tu adalah ibunya ya, khususnya ibu lah. Itu sebab kita kalau menyusu tu kena selalu ya bercakap dengan dia, tunjukkan air muka kita. Itu sebab kalau ibu yang depres ya, ibu yang tidak layan anak dia, tak tengok pun anak dia, tengok anak dia pun macam masam je, anak tu kan suasana penyusuan itu sangat tidak membantu ya cara anak itu untuk berkembang. Tapi sebenarnya bila katalah ibunya ya sangat gembira kan, dia suka tengok dia senyum begitu, so anak kita akan mula lihat itu, tengok kan dia sangat takjub. Maknanya kita adalah cermin dia yang pertama ya, dan dia tengok ibunya tersenyum begitu kan, dan dia secara apa kata spontan juga tersenyum bila dia dah boleh senyum kan. Bila dah dekat-dekat habis pantang tu kan anak kita dah mula senyum kan. Kadang dia tengah susu kita cakap kan dia terdiam lepas tu dia senyum, kita pun senyum lagi kan. Betul, dia senyum. Nah, di situlah dia mula berkomunikasi. Baru kalau dia buat macam ni, orang yang melihat dia tu lagi seronok begitu kan. Jadi so itu pertama. Tapi kemudian kita katalah dia tengok cermin ni umur 7 bulan ni, ataupun dah mula dah merangkak tu, dia pergi kat cermin
Dan kemudian dia nampak fascinated dengan siapa yang ada di cermin itu. Itulah dia keupayaan untuk mengenal tentang konsep kendiri, self. Dan tak banyak haiwan sebenarnya yang Allah berikan keupayaan ini, manusia antara yang ini, dan juga haiwan primate seperti mungkin monyet, chimpanzee semua tu, dia boleh tengok muka dia orang dalam air, dia start grooming dan juga mungkin boleh bagi cermin tu dia tahu itu dia. Dolphin yang sangat bijak tu pun dia tahu. Jadi itu adalah satu ciri tahap pemikiran aras tinggi tu, boleh tengok je ni. Ini macam saya sekarang ni tengah bercakap ni, saya nampak diri saya sendiri dalam stream yang saya tu saya. Itu self awareness. Jadi kena ada kesedaran diri dulu. Dan kesedaran diri ini sebenarnya yang mendalam, bukan yang tahu ini saya. Macam tu bukan. Syarat pertama, kesedaran diri yang mendalam menjawab 6 soalan asas kehidupan. 6 soalan asas mengenai saya selalu katakan itu. Pertama, dia kena ada jawapan siapa saya. Okey? Siapa saya ni? Okey? Dan dia kena mencari jawapan tu. Okey. Kedua, siapa yang ciptakan saya? Okey? Adakah saya ni tiba-tiba je ada, atau macam yang Charles Darwin kata daripada monyet tu tiba-tiba saya jadi ni, atau saya ni adalah keturunan Adam. Semuanya berasal daripada satu bapa, iaitu Adam, Nabi Adam alaihissalam, yang diturunkan oleh Allah daripada syurga. Jadi agaknya macam alien ke datang tiba-tiba juga datang ke bumi. Apa pun ianya, mekanismenya itu, tapi kita bertanya siapa ciptakan saya. Siapa sebenarnya yang menentukan saya ini jadi begini begitu. Yang ketiga, dari mana saya datang? My origin tadi tu. Dari mana saya datang ni? Adakah tiba-tiba je saya ada kat sini? Kalau ada yang saintis kata, tiba-tiba kita ni dalam satu pond tu, semua nitrogen lah, oksigen, hidrogen, semua dia tiba-tiba jadi satu sel begitu kan. Macam-macam teori apabila nak cuba menjawab 6 soalan asas ini. Dan kalau kita hanya gunakan akal saja, macam itulah yang kita dapat. Tetapi dah teruskan dulu. Yang keempat, apakah tujuan saya diciptakan? Mesti ada tujuan kan? Apa sebenarnya tujuan pencipta saya menciptakan saya? Okey. Ini saya tadi kata 6 soalan asas mengenai saya. Yang kelima, dah tahu tadi tentang nak tanya apakah tujuan saya diciptakan, itu satu macam objektif umum. Tapi yang kelima ini objektif khusus. Apakah tugasan khas atau spesifik yang kena saya buat? Maknanya orang lain tak boleh buat benda tu. Yang tu. Dan yang keenam, bila kita tengok ada setiap hari ada orang mati, yang muda pun mati, yang sebaya kita pun mati. Semalam kita jumpa, hari ni dia dah meninggal. Ada yang dah tua pun mati. Soalan kita, ke manakah saya pergi selepas saya mati? Jadi ini prasyarat yang pertama, kena ada kesedaran diri tentang tentang saya tadi tu. Dan di sinilah sebenarnya soalan-soalan ini bagi kita yang ada agama, khususnya kita yang beragama Islam ni, kita ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai kalamullah. Di dalamnya itu sudah ada semua jawapan ini. Dalil naklinya sudah ada semuanya. Dan kita pun tahu tentang ayat Qurannya, hadisnya yang berkaitan dengan jawapan-jawapan soalan ini. Dia ajar mungkin daripada kita tadika lagi. Sekolah rendah pun ajar, sekolah menengah pun ajar. Namun kita kena juga mempunyai ruang dan juga keutamaan untuk meyakinkan diri kita dengan dalil akli kita. Akal kita kena juga memikirkan tentang ini. Siapakah saya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Antara ayat Quran yang pertama Dr. hafal ketika mungkin umur 13 macam tu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, itu dalil bahawa jin itu diciptakan daripada manusia, melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah. Dan secara umumnya maknanya kalau katalah berhenti wa ma khalaqtul jinna wal ins tu saja, maknanya kita ni semua tak ada. Jin tak ada, manusia tak ada, melainkan atas
Tujuan untuk mengabdikan diri pada Allah. Jadi siapakah saya? Saya adalah abdi kepada Allah, hamba kepada Allah. Tapi apakah hakikatnya tu? Mesti difikirkan. Kerana kita hamba kepada Allah, segala sel atom dalam tubuh badan kita ni semuanya mengabdikan diri pada Allah. Hatta orang yang tidak percaya ada kewujudan Allah itu pun sebenarnya semua sel dia sudah Muslim kan. Tak ada pun satu punya yang menentang dan menyanggah peraturan Allah itu, sunatullah itu kan. Tetapi manusia itu Allah mahukan secara sedar kita bersyahadah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu keyakinan dengan hati, dituturkan dengan mulut dan diterjemahkan dengan perbuatan. Gitu. Jadi barulah otak kita ni berjalan, betul kan? Adakah kita menjadi abdi kepada Allah saja? Oh, ada tujuan tadi. Tujuan khas, tujuannya itu yang keempat adalah untuk menjadi khalifahnya di atas muka bumi. Itu dia pula. Jadi itu dia satu ya. Perlu ada yang ni. Kenapalah agaknya kita ada penghargaan diri yang sangat rendah ni, sebab syarat satu ni pun kita tak pas lagi. Okey. Yang kedua, selepas kita ada kesedaran diri yang mendalam tadi tu, okey, sebelum tu, bila sebenarnya kita bertanya tentang ini? Yang ini Dr. Har, bila Dr. Har banyak bercakap tentang puberty ataupun balik, proses balik. Tapi dalam bidang Dr. Har ni cakapnya banyak pasal yang aspek fizikal lah, biologinya. Budak anak perempuannya nanti datang haid. Sebab apa datang haid? Sebabnya ovari dah keluarkan hormon, dia punya pituitary pun dah begitu, begini-begian. Explain macam tu Apakah implikasinya? Maknanya anak-anak tu yang dah balik ni sudah boleh melaksanakan tugasan seksualnya. Cukup syaratnya boleh hamil seorang anak perempuan. Kalaupun udah anak lelaki, boleh berejakulasi dan memasukkan air maninya itu ke dalam faraj wanita, maka dia boleh menghamilkan orang. Itulah yang Dr. Ha cakap selalu kan Tetapi sebenarnya yang lebih banyak adalah dalam aspek mental, pemikiran dan juga perubahan dalam konteks emosi dia. Yang ini selalu kita tengok remaja begini-begini. Dan aspek pemikiran itu dia punya perubahan yang berlaku di dalam otak seorang remaja yang sedang balik itu adalah soalan ini. Ini yang jarang kita bimbing anak-anak kita. Malah kalau mungkin dia tanya, ada kamu ni tak percaya pada Allah ke, ni nak murtad ke apa ni? Akhirnya dia orang tak bertanya. Maka mereka mungkin memang dihidangkan dengan dalil-dalil nakli, tapi akli itu tidak dicerahkinkan, tidak diperhalusi. Maka kita menjadilah umat Islam yang sebenarnya seolah-olah tidak ada penghayatan, tidak ada akar tunjang itu. Dan ini sebenarnya Dr. Har rasa bila Dr. Har recall balik, agaknya inilah yang Dr. Har sangat tanyakan ketika usia 13-14. 14 tahun nak usia 15 tahun Dr. Har baca buku B. Arifin, Hidup Sesudah Mati macam tu. Buku bonda Dr. Har. Dalam tulisan Jawi. Mungkin bukan buku yang B. Arifin yang tebal tu. Dia macam ringkasan saja. Tapi selepas membacanya tu Dr. Har rasa, dan Dr. Har rasa mungkin itu kerana ini sebahagian daripada proses kematangan akal seorang remaja begitu. Jadi so kita mungkin kalau masih belum lagi menghayati soalan yang 6 ni, menjawabnya dengan penuh keyakinan kita, maka kena buat ini. Sebab lepas tu kita akan masuk kepada step yang kedua. Selepas ada kesedaran diri, kita akan secara automatik dan seharusnya masuk kepada muhasabah diri. Muhasabah diri ini yang dipanggil sebagai self-reflection. Jadi dia kena ada self-awareness. Bila ada self-awareness, dia akan reflect diri dia. Dia akan ada muhasabah diri, mencari kekuatan diri dan juga mencari kelemahan dan juga kekurangan diri. Apabila dia bertemu dengan kekuatan dirinya, maknanya inilah dia kelebihan dia, inilah kemahiran dia, maka dia perlu membanyakkan lagi kekuatan itu, memperbaiki lagi. So dia memerlukan disiplin. Jadi daripada self-reflection, kekuatan dia akan menjadikan dia lebih mendisiplinkan diri dia. Ini macam atlet lah. Dia buat self-reflection, dia rupanya pandai, pandai
lari contohnya ya untuk acara balapan, maka dia kena praktis lagi ya. Sebab itu kekuatan dia. Jadi di situ adanya self regulation ataupun disiplin diri, dan yang kelemahan dia tadi apa nak buat? Dia kena ada self correction. Ya, kena ada islah ataupun penambahbaikan diri. Jadi boleh bayangkan tak dalam set kedua ni ya, kalau boleh dilihat ya, langkah pertama tadi adalah self awareness ya, iaitu kesedaran tentang diri kita dengan 6 soalan tadi kita jawab. Masuk kepada step yang kedua, muhasabah diri dulu. Tapi muhasabah diri itu sekarang menjadi ya sudut yang atas kepada ya 3 segi. 3 segi di sebelah kiri itu ya, di bawah daripada muhasabah diri itu adalah disiplin diri ataupun self regulation, dan di sebelah kanan itu adalah self correction ataupun islah dan penambahbaikan ya. Jadi bila ini berlaku, ini yang Dr. Han namakan 3 segi kepada penerimaan diri, self acceptance. Jadi itu adalah langkah yang ketiga ya. Selepas kita ada 3-3 ni, maka kita akan ya memperolehi ya penerimaan diri kita ni, siapa kita ya. Dan inilah self acceptance, itulah sebenarnya yang membolehkan kita ya sampai kepada self appreciation atau penghargaan diri ya, dan juga self love. Selepas kita ada penerimaan ya terhadap diri kita sendiri, apa yang kita cakap? Alhamdulillah ya, cukup dah ni apa yang ada ni. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah I am enough, begitu. Ya, selagi tidak itu ya, kalau kita kurang ya mengetahui tentang diri kita ni, doa asyik tak cukup aja ni ha. Maka akhirnya kita akan ya sama ada mempunyai harga diri ya, dan juga keyakinan diri yang rendah, ataupun maybe kita ada keyakinan diri dan harga diri yang palsu tapi tinggi, tapi sebenarnya palsu, fake aja tu ya. Dan ini akan ya sama ada menjadikan kita merosakkan diri kita, memusuhi diri kita dan merosakkan diri kita, atau ada orang yang dia sebenarnya merosakkan orang lain ya. Ini pula yang selalu kita katakan narsisistik lah, dan mereka ni sebenarnya datang daripada aspek yang sama, kurang kenal tentang diri sendiri. Jadi mereka merosakkan orang lain dengan cara ya terlalu memfokuskan terhadap diri mereka sendiri dan tak peduli pada orang lain. Itu kan sifat utama narsisistik ya, adalah dia tidak ada empathy. Ya, oleh sebab tu ya dia orang kata kerja dia menyakitkan orang lain saja ya. Baik. Jadi doktor rasa cukup dulu ya untuk pengenalan tentang apakah tajuk dan tema besar bagi bulan Mac ini, iaitu penghargaan diri. Mudah-mudahan ya Dr. doakan ya kita semakin kenal diri kita. Ya, kerana bila kita kenal diri kita, maka barulah kita kenal siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mungkin ya dia kenal Allah dulu, kemudian baru dia mula mengenal dirinya. Tak apalah tu. Alhamdulillah juga tu ya. Tapi mungkin ya kalau kita rasa kita dah kenal Allah, kita mungkin boleh lebih kenal Allah itu dengan kita mengenal diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan ya selepas mengenali Allah itu, maka kita jadi orang yang sangat mencintai Allah. Ya, cinta kepada Allah ni tak boleh cakap kat mulut saja ya. Dan mudah-mudahan ya kita menjadi manusia yang ikhlas ya, dalam setiap perbuatan kita ya, dan mungkin kita mulakan hari kita dan kita tutup hari kita dengan syukur atas segala-galanya. Bila menikmat ya, alhamdulillahillazi ya, untuk yang ya kita tahu bahawa Allah yang menurunkan ini segalanya itu ada kebaikan ya, ataupun alhamdulillah ala kulli hal ya, yang itulah ya makna dalam semua aspek kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah dalam episod yang ke-36 kita akan lihat mengapa sebenarnya penghargaan diri ini sangat penting. Doktor rasa hari ini pun Doktor dah cover sikit, tapi insya-Allah pada episod yang akan datang minggu depan kita lihat ya beberapa kepentingan ya mengapa penghargaan diri itu sangat-sangat penting. Ya, begitu dulu ya. Wallahu a'lam. Kita bertemu lagi di episod akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.
Indonesia